Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya ولجميع مشايخنا ومعلمنا ولذوي الحقوق علينا شهدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan, yang dikasihi, yang dirahmati insya-Allah sekalian. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah Taala temukan kita di tempat yang mulia, hanya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat beribadah kepada Allah, dapat sujud kepada Allah, tunaikan perintah Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diredai oleh Allah insya-Allah. Baik, kita pada hari seperti yang diberitahu sebelum ni, kita akan menyambung pengajian kitab Idaman Penuntut yang telah ditinggalkan oleh beberapa guru sebelum ni. Ustaz Muhammad ya. Ustaz Muhammad. Ustaz Ahmad tak sempat benar. Tak sempat benar. Isteri dia meninggal terus berhenti. Jadi kita sambung dari pengajian Ustaz Muhammad kitab Idaman Penuntut. Kita mulakan pada bab tayammum. Dah selesai dah. Tayammum tu memang dah selesai. Ustaz Muhammad ajar dah selesai. Kalau ada mulut ada salah. Mula macam tu. Muka surat 1. Oh, muka surat 1 boleh. Kalau nak muka surat 1, kita mulakan dengan muka surat 1. Baik, kita mulakan dengan muka surat 1. Yang ustaz yang ambil daripada awal. Besok senang kita nak
bin kan. Nah, kita bin. Okey, baik. Ya, kalau gitu kita buka dalam muka surat yang pertama. Kalau kita buka muka surat pertama, pendahuluan. Kita masuk situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh ni mulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebab kenapa? Sebab sabit daripada hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu dhibar la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang berharga, yang bernilai, sekiranya tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Apa yang terputus? Keberkahan. Jadi sebab itu kita nampak daripada banyak kitab-kitab yang dikarang oleh tuan guru, kebanyakan daripada mereka memulakan kitabnya dengan kalimah bismillah. Jadi ambil daripada hadis yang saya baca tadi, iaitu setiap benda yang berharga kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka ianya terputus. Terputus apa? Keberkahan, iaitu kebaikan demi kebaikan. Ada juga setengah ulama, mereka memulakan kitab mereka dengan tidak ada bismillah. Ada. Tapi tidaklah kita nak menyangkakan yang bukan-bukan pada mereka. Tapi ada kemungkinan mereka ini ada sifat tawadhu. Kerana kitab-kitab yang mereka susun, mereka merasakan kitab tersebut tak berapa bernilai bagi dirinya. Maknanya rasa benda ni tulisan aku. Ini adalah tulisan aku. Jadi nak menjaga hati oleh Syekh itu, maka dia tak mulakan dengan bismillah. Dia menyangkakan bahawa tulisannya tak ada apa-apa sangat pun. Jadi ni sifat tawadhu bagi seseorang. Jadi tapi kebanyakan semua kitab semuanya dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukannya dengan kitab saja. Apa juga kita nak mulakan sesuatu perkara yang kita nak buat setiap hari, kita anggap benda tu benda yang bernilai. Contoh apa? Makan kan bernilai. Minum kan bernilai. Jadi apabila kalau kita tak baca bismillah, maka keberkahan daripada air makanan tersebut ianya terputus. Jadi sebab itulah apa juga yang kita nak buat yang dianggap bernilai, kita mulakan dengan bismillah. Jangan kita masuk tandas setelah bismillah. Tak boleh. Makruh. Masuk tandas dimulakan dengan a'udzu. Aku berlindung daripada Allah. Masuk tempat keji kan. Masuk tempat keji jangan baca bismillah. Bacalah ta'awuz, berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah. Murahnya Allah Subhanahu wa taala ni, sifat Ar-Rahman ini Allah amkan kepada seluruh makhluk dapat Ar-Rahman. Manusia dapat, binatang dapat, orang yang beriman dapat, orang yang tak beriman juga dapat. Allah umumkan. Seperti apa yang ada nikmat, segala nikmat yang ada ke atas muka bumi ini, makanan, minuman, tempat tinggal, keseronokan, kegembiraan, kesihatan, keanakan, ini semuanya murah Allah. Maknanya orang yang sembah Allah, orang yang tak sembah Allah, semua dapat. Dia kata Ar-Rahman. Dia kata Ar-Rahman, iaitu murahnya Allah Ta'ala ni tak kira siapa. Orang yang ingkar pada perintah Allah, Allah bagi juga. Dia tak sembah Allah pun, Allah bagi juga. Kan? Tetapi Ar-Rahim, Ar-Rahim iaitu yang Maha Penyayang, Allah khususkan.
Allah khususkan hanya kepada orang yang beriman saja. Selain daripada beriman tidak dapat kasih sayang pada Allah, daripada Allah. Sebab tu tanda dia kasihnya Allah Ta'ala pada orang yang beriman, dia beri taufik dan hidayah untuk melakukan sesuatu amal seperti pada malam ini. Malam ini kita dipilih oleh Allah untuk datang ke surau Haji Leman ni untuk apa? Untuk dimuliakan sebenarnya. Untuk kita dimuliakan. Kasihnya Allah Ta'ala pada seorang itu, Allah beri dia agama. Sebab Allah beritahu, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang-orang yang beriman. Jelas pada ayat ini sebab kemuliaan seorang itu bukan sebab dia pandai ke, sebab dia muka handsome ke, dia pakaian lawa ke dan sebagainya, tidak. Semata-mata nilai iman yang ada pada diri dia lah asbab kemuliaan bagi diri dia. Kalau dia dah beriman, kemudian ada pula ilmu, lebih lagi lah Allah Ta'ala tingkatkan darjat. Seperti mana Allah beritahu, yarfa'illahu alladhina amanu. Itu pertama Allah sebut. Allah Ta'ala telah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah telah angkat orang-orang yang beriman. Pertama sekali orang beriman. Allah jelas ayat tersebut. Siapa yang ingkar kafir kan? Kan jelas ayat tersebut kata Allah telah angkat darjat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa darjat. Mesti syarat pertama mesti beriman kepada Allah, kemudian dia berilmu, barulah dia diangkat. Yang dimasukkan berilmu iaitu ilmu yang bermanfaat. Apa yang ilmu yang bermanfaat? Iaitu ilmu agama. Bukanlah kata ilmu sains, ilmu tak manfaat. Ilmu yang dimaksudkan yang bermanfaat dalam tafsir mengatakan ilmu agama. Itu yang ilmu yang bermanfaat sekali. Sebab kita tengok pada zaman Nabi SAW, kita tengok tidak ada pun peralatan-peralatan yang canggih-canggih, tak ada. Padahal bukan tak boleh buat. Boleh yang buat nak buat kereta sekarang. Boleh. Kan Nabi Noah boleh saja. Dia nak buat perkara semua boleh berlaku. Tapi Rasulullah SAW nampak perkara ni. Rasulullah SAW mengajarkan umat ini selesaikan masalah dengan agama. Jangan selesaikan masalah selain daripada agama. Sebab tu apabila apa jua masalah, Nabi kata solat 2 rakaat. Hari ni kita buat tak? Tak ada. Domam sebelum nak pergi klinik 2 rakaat dia buat tak? Tak ada. Sahabat-sahabat dilatih gitu, anak mati, meninggal, anak meninggal kan, solat 2 rakaat. Ada yang hidup, anak dia balik. Keldai mati, Nabi ajar solat 2 rakaat. Keldai yang mati hidup balik. Ni selesai. Sebenarnya asbab bagi orang yang beriman adalah amal soleh. Amal soleh sebenarnya asbab bagi orang beriman. Tapi asbab-asbab yang lain ni sebenarnya Allah tak khususkan untuk orang beriman. Ini semua untuk orang tak beriman pun dapat juga. Asbab duit, kan, kerja. Ini asbab yang paling kecil. Asbab juga, tapi asbab yang paling kecil. Tapi asbab amal soleh asbab yang paling besar. Hari ni orang tak nampak. Orang hari ni selesaikan masalah dengan mal, dengan harta mereka. Tapi mereka tak nampak selesaikan masalah dengan agama. Sebab apa? Kabur. Tak berapa nampak. Itu yang kita usia atas dunia lebih daripada berbanding usia atas akhirat. Memang itu jelas nyata pada kita hari ni. Orang yang bercakap pun sama, kan? Jelas pada hari ni. Kita nak nafikan macam mana? Memang kita lebih daripada dunia daripada akhirat. Berapa ramai orang yang habiskan pada waktu malam dia, habis dia beribadat pada Allah, hidupkan malam. Ada tak? Tak ada. Hidup malam kita Ramadan je. Sebab tu beruntung Allah Ta'ala kurniakan kita Ramadan. Lama sikit duduk kita kat surau Haji Leman ni. Kalau tidak pun semua nak cabut cepat. Nampak? Ramadan tu cakap dia sunat dulu rumah je. Apa dia?
Ya, niat. Sembahyang hajat pun boleh. Niat sembahyang hajat pun tak masalah. Saja aku solat sunat pun tak apa. Tak ada masalah. Ada masalah ada kita sembahyang. Letaklah sembahyang hajat. Kan, tak ada masalah. Nak solat biasa pula, tak ada niat hajat pun tak apa. Sebab apabila kita ada masalah, kita sembahyang wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah, sabar dan solat. Allah solat dalam Quran sebut apa masalah sabar dan solat. Solat. Bukan kata kalau ada masalah poilah bank cucuk duit. Tak ada. Poilah ni tak ada. Sebab tu kita kena faham ni betul-betul ni. Jangan kita salah faham. Kadang-kadang kita ikut faham akal kita sendiri. Ini masalah. Kita tak sabit daripada kehidupan Nabi SAW. Sebab tu banyak kena baca sirah Nabi, kisah sahabat. Di situ ada tarbiyah yang mana mengajarkan kehidupan harian kita. Bagaimana kita nak hidup kat muka bumi. Hari ini kita banyak hidup kehidupan manusia yang biasa. Tak ikut manusia yang benar-benar beriman. Belum lagi sempurna. Sebab tu kena rujuk balik akan kehidupan. Lepas tu banyak baca kisah Nabi, banyak baca kisah sahabat. Sebab apa? Nak baca kisah sahabat. Sahabat hidup bersama dengan Nabi SAW. Jadi dalam sahabat tu macam-macam perangai. Ada yang keras, ada yang lembut. Kita pun boleh imbangkan kita yang mana satu. Kita boleh amal ikut cara sahabat-sahabat. Kan Nabi SAW beritahu, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapa ikut salah satu daripada mereka, maka ia akan berjaya. Dia takkan tersesat. Itu dia. Ini tanda Allah kasih kepada Ar-Rahim. Allah khususkan hanya pada orang beriman. Sebab tadi syukur Allah Ta'ala beri kita agama berbanding orang yang tak diberi agama. Ini sangat-sangat syukur pada Allah. Sebab apa kelebihan orang beriman ni? Sedikit amal dia pun akan dikira oleh Allah. Walaupun sekecil-kecil zarah kebaikan pun Allah akan kira. Tapi orang yang tak beriman pada Allah, kalau buatlah amal kebaikan segunung mana pun, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh ni mulakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ataupun pentadbir bagi sekian alam. Rabb ni terjemah takbir. Yang mentakbir mestilah yang bersifat wahdaniyah. Tak boleh dia sifat berbilang. Nak takbir dunia ni tak boleh berorang, tak boleh berdua. Takbir mesti sesuatu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mentadbir sekalian alam ini. Dialah Allah yang takbir sekalian alam. Dan berkat dan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia utusan, dan ke atas keluarga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Wa alihi ini ulama mengatakan alihi ini kan keluarga Nabi pun pernah mengatakan kullul mu'minin ikhwani. Tiap-tiap orang yang beriman adalah saudaraku. Nabi kata setiap orang yang beriman adalah saudaraku. Maknanya wa ala alihi ini juga termasuk kita semua yang beriman juga. Setengah tafsir mengatakan begitu. Alihi, keluarga Nabi, saudara Nabi adalah seluruh umat Islam. Sebab tu Nabi SAW beritahu kepada sahabat-sahabat, aku ingin sangat nak bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat kata, bukankah kami daripada kalangan saudaramu? Saudara kau? Maka Nabi kata, bukan, kau sahabatku. Habis siapakah saudara kau? Maka Nabi kata, saudara-saudaraku ialah orang yang tak pernah lihat aku, kemudian dia beriman kepada aku, dan dia mengamalkan apa yang aku sampaikan. Dia mengamalkan agama dan sehingga dia mati pun dalam Islam. Inilah saudara Nabi. Kita ni bangga, kita ni Nabi anggap kita ni sebagai saudara. Tak bangga? Bangga lah.
Kan? Cuba kalau raja-raja cakap, walaupun kita tak ada guna-guna dari dalam kan, tipu-tipu ya, dia kata ini anak saya ni, bangga tak kita? Bangga. Raja cakap, ini saya punya adik ni, tak pasal-pasal kita jadi adik, bangga tak? Bangga. Ini asyraful makhlukat, makhluk yang sebaik-baik makhluk, sebaik-baik utusan, sebaik-baik Nabi, mengaku kita ni sebagai saudaranya. Patutlah sebenarnya kita bangga sebab kita adalah saudara Nabi SAW. Ini semua inti-pati nak mulakan kitab ni. Orang cakap baca je lah kitab ni terus. Kalau baca terus, syekh kitab ni takkan tulis doa ni. Bukan semua tak boleh baca doa nak masuk kuliah, tapi syekh tu tulis juga. Sebab apa? Nak bagi supaya kita ni nak tazkir, ingatkan kepada kita, berikan peringatan pada kita, ni benda yang sangat berharga. Jadi kalau kita mulakan dengan pujian, selawat ke atas Nabi, mudah-mudahan Allah futuh, Allah buka hati kita tu yang selama ini yang penuh dengan dipenjara oleh nafsu kita. Mudah-mudahan Allah buka celik mata hati kita, faham akan agama. Ada penting doa-doa ni, sebut nama Allah supaya hati kita dibuka. Batu sini kata segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Ini terjemahan daripada surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Dialah Tuhan yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau aku sembah dan kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan mereka iaitu jalan Nabi-Nabi yang kata ihdinas siratal mustaqim. Siapa dia? Iaitu jalan para Nabi-Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'in, para golongan syuhada dan juga para ulama. Ini jalan-jalan yang dikatakan yang dibukakan nikmat-nikmat atasnya. Itu dia kata jalan mereka itu Nabi-Nabi yang Kau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Apa nikmat ni? Nikmat amal agama ni. Agama ni kan pahit, tapi apabila Allah Ta'ala dia campakkan kemanisan pada dia, maka benda yang pahit pun menjadi manis. Macam mula-mula kita makan petai, makan joreng kan pahit, makan kodeh pahit. Mula-mula memang pahit, tapi lama-lama kita ulang, yang pahit tadi tak boleh pula, tak ada. Nak sambal bubuh dia juga, nak gulai bubuh dia juga, apa benda pun nak bubuh dia juga. Sebab apa? Kepahitan sudah menjadi manis. Jadi begitu agama. Agama ni tak datang asal senang. Agama ni tak datang dengan senang. Agama ni datang dengan satu perkara yang sukar. Jadi untuk dapatkan kemanisan, sebab itu perlu banyak mujahadah. Susah payah kita. Seperti mana yang Nabi-Nabi mereka telah mujahadah. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat, waladhdallin, dan jalan orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Syekh ini nak mulakan dengan suratul Fatihah. Sebab tu penting kita jangan tinggal Fatihah. Apa juga baca Fatihah. Walaupun ada kata mana ada sunnah lepas sembahyang baca Fatihah, janganlah dengar. Tinggalkanlah. Kita baca je Fatihah ni surah yang pembukaan. Mudah-mudahan Allah buka kita punya hati kita. Yang kadang-kadang sombong, bongkak, kadang kita ni dah tahu sikit kita sombong. Memang ni sifat. Memang sifat tu ada. Dah tahu je, ada sedikit cakap, aku dah tahu. Mesti ada. Sebab tu kita mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah, Allah buka hati kita tu, kita nampak lorong jalan yang lurus. Baik, Syekh ni kemudian mengatakan, dari sejak saya mula bersandar daripada jawatan kerajaan pada tahun 1967, Syekh Abdul Ghani ni dia kerja di jabatan kerajaan. Selalu kawan-kawan dan penuntut, khasnya penuntut darjah 6. Penuntut darjah 6
hingga darjah khas di sekolah-sekolah agama Johor, minta saya susun dan tuliskan sebuah kitab dalam bahagian ilmu fiqh yang seimbang dengan darjah mereka. Jadi Syekh ni tulis kitab dengan sebab ada tekanan, iaitu ada yang minta Syekh ni sebab mereka akui tentang keilmuan Syekh ni. Walaupun Syekh ni pernah menjadi kerani, Syekh ni pernah menjadi kerani di Jabatan Agama, pernah jadi kerani. Kita tengok sejarah dia pernah menjadi kerani. Tapi walaupun dia pernah menjadi kerani, dia bukannya calang-calang orang, dia juga adalah alim ulama juga. Dia satu orang yang bukan biasa, orang yang banyak juga ilmunya. Dia bukan, kalau tengok pada karangan kitab beliau, bukan kitab ni je. Risalah Tauhid pun karangan beliau. Lagi apa lagi? Macam-macam kitab lagi yang tak disebut. Banyak lagi juga, lebih daripada 10 buah kitab yang beliau karang. Syekh Abdul Ghani bin Yahya ni. Boleh search dalam Google, ada dia tulis. Kemudian dia kata apa? Jadi permintaan daripada sekolah-sekolah Darjah Jam Agama Johor dan juga khas di sekolah agama Johor minta Syekh ini menyusun sebuah kitab dalam bahagian ilmu fiqh yang seimbang dengan darjah mereka. So buat ringkasan lah supaya mereka ni mudah nak faham. Sebab fiqh ni kalau pakai mengaji kitab Arab ni banyak bicaraan dia, tebal kitabnya. Sedang saya sendiri pun sebagai bekas salah satu daripada jawatan kuasa mengarang dan mengatur kitab-kitab agama Johor, memang telah ada bercadang hendak meneruskan keluaran buku-buku itu hingga darjah penghabisan. Syekh ni pun ada dah berhasrat dah sebenarnya, tapi belum lagi nak capai pada ketika itulah. Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, maka cadangan itu tak dapat hendak dilaksanakan pada tahun yang awal sebelum Syekh ni karang kitab ni. Kitab ni dihabiskan tahun 83 tak silap, 80 ke 83 kitab ni. Jadi maknanya anganan ini dah berlaku daripada tahun 67 tu dah ada dah. Dah tergambar nak karang, nak susun kitab, tapi tak susun-susun. Punya lama Tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan, maka cadangan itu tak dapat hendak dilaksanakan, tinggal dalam impian saja. Setelah 15 tahun, setelah 15 tahun berlalu, saya ingat perkara ini habis saja begitu. Ingatkan dah habis tak jadi nak karang kitab. Rupanya tidak, kerana baru-baru ini kira-kira dalam pertengahan tahun 1982, saya pun baru lahir 1982, timbul lagi permintaan seperti itu daripada sahabat-sahabat yang ikhlas, minta saya mengusahakan juga kerja ini. Jadi Syekh ni tekanan dia, maknanya Allah Ta'ala, dia dah lama dah hasrat nak buat. Dah lama hasrat dalam hati tu, doa memang nak buat. Tapi Allah Ta'ala tunaikan selepas 15 tahun. Jadi kat sini kita nampak apa? Jadi kat sini pun kita nampak, jangan kita putus asa dengan doa-doa kita. Walaupun doa kita ni dah banyak kali kita doa tak makbul. Syekh ni pun dalam hasrat tu, apabila ada hasrat ni, satu doa lah, Allah makbulkan apa yang dia nak hajat tadi tu, Allah tunaikan hajat dia, iaitu setelah 15 tahun. Seperti Nabi Ibrahim AS minta doa pada Allah supaya dikurniakan zuriat yang terbaik, iaitu Nabi SAW. Berapa ribu tahun? Setelah 3,000 tahun baru doa Nabi Ibrahim diterima oleh Allah. Itu Nabi. Kita ni siapa? Kita ni nak copek. Itu sebenarnya sikap kita ni kelam kabut. Berapa kita nak copek je. Semua nak copek. Jadi copek ni tak mendatangkan apa-apa sebenarnya. Jadi maknanya kita seimbang. Mudah-mudahan. Jadi sabar. Seperti kita tengok sabarnya Nabi Ibrahim, Allah makbulkan doa dia, Allah keluarkan zuriat Nabi, makhluk yang terbaik. Syekh ni pun 15 tahun daripada ada hasrat nak buat tu, 15 tahun selepas tu baru tunai nak karang kitab ni. Lama nak bagi tahu, bukannya itu jam juga.
Jadi itu dia kata apa? Setelah 15 tahun, dalam pendekatan 8 lalu timbul lagi permintaan seperti itu daripada sahabat-sahabat yang ikhlas, minta saya mengusahakan juga kerja ini. Saya berbelah hati, sanggup atau tidak, kerana tak cukup pengetahuan. Ini sifat tawaduk Syekh ni. Aku ni nak bagi tahu, dalam apa juga mesti ada sifat tawaduk. Padahal dia ni adalah alim, tetap juga dia kata dia mengendah diri. Dia kata kerana tak cukup pengetahuan, tetapi oleh memandangkan kepada seruan Tuhan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Surah Taubah. Dengan ayat ini, dengan sebab ayat ini lebih kurang Melayunya, hendaklah ada satu kumpulan daripada puak-puak, daripada tiap-tiap puak daripada kamu, mereka yang pergi belajar supaya memahami hukum agama, dan bila mereka kembali kelak ke tempatnya sendiri, hendaklah mereka mengajar kaumnya itu. Mudah-mudahan mereka mendapat ajaran. Dengan sebab tekanan inilah Syekh ini mengarang kitab ini, dengan sebab seruan daripada Allah. Sebab itu kita juga sama, kita juga ada tanggungjawab yang besar. Seperti mana dia ketika Nabi dia Hajjatul Wada', Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kamu daripada aku walaupun satu ayat yang kamu tahu. Sebab tu kita ni umatul dakwah, umat yang buat dakwah. Sebenarnya Nabi-Nabi tidak akan dihantar lagi. Nabi wafat, Nabi tak ada Nabi lagi akan dibangkitkan untuk membawa syariat. Satu je Nabi SAW je. Dan besok Nabi Isa AS turun ke bumi ni pun bukan membawa syariat. Ia hanya membantu untuk membunuh Dajjal. Tapi dia turun nanti ke bumi, Nabi Isa AS akan bersyariat dengan syariat Nabi SAW, syariat kita sekarang. Sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Jadi kita ada tanggungjawab yang besar dalam keluarga. Sebab tu kita juga kena faqih. Kalau tak boleh sampai kat luar pun, dalam ahli keluarga kita pun kita kena sampaikan. Dan lagi memandangkan kerja ini suatu amal jariah, diambil daripada hadis Nabi SAW. Apabila mati anak Adam, putuslah amalannya, melainkan 3 perkara. Satu daripadanya ilmu yang digunakan, iaitu ilmu bermanfaat. Saya pun cekalkan hati menyingsing dengan ginseng, tahu kan? Ginseng. Ni menyingsing. Kalau Johor panggil seng-seng. Seng-seng baju. Ini. Sini pun kamu panggil tak? Sini sama ke? Sama seng-seng ni? Sini ginseng longan nak ditumbuk. Tu nak bertumbuk kan? Ingat tak sama kan? Sama lah seng-seng kan? Ada yang kodah lain tak rasa kan? Tu kena tahu sini sama juga lah. Sebab sibuk, sebab saya membesar di Johor. Jadi tu dia cakap mesti basuh sini nyingsing kan. Mana sama lah. Saya pun cekal hati menyingsing dengan bertawakal ala Allah, iaitu serah pada Allah, mengambil sempena dengan hari jadi, iaitu hari kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal 1403 bersamaan dengan 28 September 1982. Saya baru sebulan. Saya baru sebulan lebih. Saya lahir 30 April 82. Ini 28 Disember 82. Mana je saya berapa bulan ni? 2 bulan lebih, 4 bulan lebih. Agak baru pandai mengangkat kan. Tak punya agak lah. Jadi kata apa? Persamaan 28 Disember 1982 saya pun melakukan sedikit demi sedikit, iaitu sebagai sambutan maulid. Sebagai maulid bagi diri saya. Alhamdulillah, maka terlaksanalah ia kitab ini bagaimana yang ada ini. Saya bagi saya namakan akan dia dengan nama idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut. Kenapa salah satu nama dia? Inilah idaman penuntut. Dia penuntut siapa? Kita semua ni. Kenapa? Sebab dia menghuraikan benda yang kusut. Sebab apa cakap benda yang kusut? Kalau kita tak tahu, kalau kita jahil, kalau macam tadi, alamak, imam tak cukup rokat, kan kusut kepala tak tahu.
Apa nak buat ni ya? Apa kita nak buat ni ya? Anak cak nak semayang apa ni ya? Tak reti. Oh dah belajar. Ada sedikit belajar sebelum ni. Tegur imam. Subhanallah. Imam bangkit. Kan hilang kusut. Hilang kusut kan? Ni dia. Tak tahu perkara yang fardu, tak tahu yang ini sunat ke fardu Syekh ni bincang dalam ni. Oh hilang segala kusutnya. Dia kata idaman penuntut pada menguraikan yang kusut. Banyak masalah-masalah terjawab di dalam kitab ini. Kitab ni ada 2 jilid. Kitab ini ada 2 jilid. Yang ini bab akhir sampai bab pemburuan. Jilid yang kedua akan masuk bab munakahat. Munakahat. Lepas tu masuk bab buyuk, berniaga. Panjang lagi. Pengajian kita insya-Allah kalau bersambung dengan kitab 2 tu, tak tahu bila habis tu. Mudah-mudahan sampailah. Siapa tengok siapa yang ambil dulu. Ada 2 jilid kitab ni. Bukan 1 jilid, 2 jilid. Jadi saya berharap dengan sebesar harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barang apalah kiranya menggunakan saya ikhlas dalam apa jua usaha semata-mata kerananya dan memohon dengan segala tawadhu, iaitu rendah diri, supaya Allah Taala campakkan sifat tawadhu dalam diri. Moga-moga usaha ini menjadi bekalan kepada saya ke pengarang ini dan guru-guru saya selepas saya meninggal dunia. Lebih-lebih lagi besar harapan saya, moga-moga kitab ini kitab ini berguna dan memberi manfaat kepada orang Islam amnya dan anak bangsa saya khasnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa bil ijabatil jadir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, yang membuka segala tirai-tirai kepada kita ni. Kita ni banyak terhijab, Allah yang buka hijab-hijab kita ni. Hari ni kita banyaklah hijab. Kadang-kadang kita ngaji juga, berguru juga, tapi tak buka-buka. Nampak tak? Dah guru bukan guru salah. Dah banyak guru dah, tapi tak faham-faham lagi. Tak faham-faham lagi. Itu nak beritahu, yang buka kefahaman tu bukan guru tu. Yang buka kefahaman tu Allah. Itu kita berharap kita belajar dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Taala buka kefahaman kepada kita. Itu yang kita nak tahu. Dan kemudian C ini datangkan rujukan yang beliau karang ambil daripada kitab apa, iaitu sandaran saya dalam kitab ini ialah dari yang pertama sekali kitab Matla' Badrain wa Jama' Bahrain. Kitab Matla'. Biasa kita tengok kan, dengar kan? Kitab Matla', kitab fiqh yang agak lengkap. Maknanya kitab fiqh yang lengkap juga. Dan kitab Matla' Badrain juga banyak daripada ambil daripada kitab Arab. Dia dinamakan kitab tu kitab Ulwi. Kalau ngaji bab fiqh, bab kitab Arab, kitab Ulwi. Banyak juga. Sebab tu tengok masalah-masalah ni rujuk dalam kitab Ulwi, sama dia punya perjalanan dia tu. Matla' pun ambil daripada kitab Ulwi. Kemudian kitab Baijuri, kitab Arab juga, kitab fiqh, kitab Baijuri. Dan ada setengah masalah ni juga dipetik daripada kitab Arab, kitab Baijuri. Dan kitab Mujayribi Iqna', ini kitab yang masyhur lah. Kitab matan Iqna' kan, Mujayribi Iqna' syarah bagi kitab Iqna'. Iqna' tu matan je. Mujayribi tu mensyarahkan kitab Iqna' yang macam-macam masalah dalam tersebut. Dan Syekh ni juga mengambil daripada kitab tu, dimasukkan beberapa masalah, diselesaikan dalam kitab ini. Yang ketiga, Syekh kata apa? Saya cuba seberapa daya mencari perkataan yang sesuai dan mengelokkan jalan bahasanya mengikut susunan bahasa masa sekarang, masa zaman tu lah. Jadi Syekh ni susun bahasa ni, kita tengok mudah nak faham lah daripada apa Syekh ni tuliskan. Jadi Syekh ni sebab asal dipetik daripada kitab Arab. Bahasa-bahasa Arab ni kalau nak diterjemahkan bukannya senang. Nak gunakan kalimah-kalimah yang sesuai, nak beri kepahaman pada penuntut bukannya senang. Jadi Syekh ni cuba sedaya upaya rujuk beberapa jenis kamus dan beliau mengambil perkataan-perkataan yang sesuai untuk dimasukkan di dalam kitab ini.
Tetapi sebagai seorang manusia tidak sudi daripada kelemahan, tersilap dan lupa terkadang-kadang apa yang saya fikir elok itu tidak elok pada orang lain. Dan demikian juga sebaliknya, apa yang elok daripada orang lain tidak elok pula pada dia. Begitulah keadaannya, jarang tidak dapat cukup sempurna pada seseorang. Jadi Syekh ni kata, semua setiap kita memang ada kelebihan, ada kekurangan. Ngam kat kita tak ngam pula dekat orang lain. Kita dengan rumah kita pun tak ngam kadang-kadang. Dia pilih ni, kita pilih lain. Dengan rumah pun tak ngam lagi. Ini kan lagi pelbagai manusia. Dari itu, bermaaf-maaf atau bertolak ansur menjadi asas kemajuan. Sekiranya ada di dalam kitab ini masalah, betul salah atau menyeleweng daripada dasarnya, tetaplah iaitu terbit daripada kejahilan saya sendiri. Dan bab kata Imam Syafi'i, pukullah masalah itu ke dinding dan peganglah yang betul. Maksudnya Syekh ni kata kalau ada silap dalam kitab ni, ambillah yang betul, dia punya untuk tolak lah. Nak bagi tahu ini pun satu rendah diri juga. Sebab Syekh ni bukannya karang dengan sendiri-sendiri, bukan ikut akal, ambil daripada kitab-kitab yang mu'tabar juga, barulah dimasukkan ke dalam kitab ni. Dan jika tiada keberatan, sila berjumpa saya. Nak jumpa macam mana? Dia dah masuk alam barzah lah. Jadi kata sila berjumpa saya atau beritahu dengan surat alamat saya, nombor 1 Jalan Haji Yaakob, Kampung Muhammad Amin, ada di kampung Johor Bahru. Saya sedia membetulkan apa yang salah atau yang menyeleweng itu dengan mengucapkan ribuan terima kasih. Al-Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, Johor Bahru, 22 Jamadil Akhir 1403 Hijrah, bersama 6 April 1983. Mana kitab ni habis ditulis cetak 1983. Baru masuk sebelah 3 minit. Tak apa, ini mukadimah je. Kita belajar mukadimah ni, kitab yang boleh kita mukadimah. Masuk je yang kemudian ni banyak benda Allah buka. Sebab itu nak dia kata pengajian kulit ke kulit tu. Selai. Jadi nampak. Daripada awal. Ada orang dia tak baca pendahuluan. Padahal penting untuk baca pendahuluan. Jadi saya mulakan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, kerana bersempena dengan ikut jejak kitab Allah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya, dan beramal dengan hadis Nabi SAW dengan sabdanya kullu amrin zibal la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Seperti hadis yang saya baca tadi. Mana tiap-tiap perkara yang digemari yang tidak dimulakan dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim padanya, jadi kurang berkatnya. Tapi dalam hadis ni aqta' maknanya terputus, terpotong. Qata'a maknanya potong. Aqta' maknanya terputus. Kebaikan tu ada, ialah terputus, dapat sedikit lah. Syekh ni terjemahkan kurang kebaikan dia. Jadi apa yang kita mulakan tak baca bismillah, kebaikan dia akan kurang. Jadi makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari itu ialah perkara pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak. Pada syarak sekira-kira tidak haram pada zatnya, tidak makruh pada zatnya, bukan zikir tulis, zikir maksud, dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada bismillah. Maknanya bismillah ni dimulakan dengan segala perkara yang baik. Nak keluar rumah, bismillah. Nak masuk rumah pun bismillah juga. Nak buat apa-apa juga bismillah. Mudah-mudahan diberkahi. Maka perkara yang haram pada zatnya seperti zina, haram dimulakan dengan bismillah. Tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain, seperti mengambil wuduk dengan air dirampas daripada hak orang lain, sunat juga dimulakan dengan bismillah. Curi air orang buat wuduk, sunat juga baca bismillah. Walaupun perbuatan itu
tapi disunatkan juga sebab dia nak berwuduk tadi. Esok dia jawablah dengan perbuatan haram dia tadi tu. Tapi masa nak ketika berwuduk sunat membaca bismillah. Kalau lupa di awal, di pertengah-tengah ingat tu dituntut lagi membaca bismillah. Bismillah bukan daripada awal, daripada akhir pun dituntut. Samalah dengan doa kan. Lupa baca bismillah makan, ada doanya Nabi ajar. Kalau lupa baca bismillah, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Siapa yang amal perkara ni? Doa Nabi ajar kan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah yang daripada permulaannya dan akhirnya. Jadi ini juga perlu diamalkan. Kalau kita lupa nak baca bismillah, ataupun kawan kita lupa nak baca bismillah, kita sunat juga membacakan bismillah untuknya. Sunat. Kawan kita lupa baca bismillah kan. Seperti mana berlaku pada Nabi SAW, seorang sahabat tak baca bismillah ketika makan, lupa nak baca bismillah. Maka syaitan telah makan dengannya. Apabila syaitan makan dengannya, Nabi pun baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka syaitan muntahkan balik apa yang dimakan bersama sahabat Nabi. Nabi pun ketawa tengok perkara tersebut berlaku. Ni sabit hadis dia. Jadi siapa yang lupa baca bismillah, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bukan tak ada hadis tu. Jadi doa daripada hadis Nabi SAW. Jadi daripada perkara haram tak boleh. Ni ataupun main judi, main nontrok. Dia nak telik nontrok. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tengok keluar apa? Keluar nombor 8 ke 10 ke apa ke. Jangan. Mula. Ataupun dia beli nombor kat main nontrok, bismillah pula. Tak boleh. Kan? Jangan. Ataupun nak buka surat khabar, nak buka surat khabar, bismillah tak dituntut. Buka surat khabar baca bismillah. Takut-takut buka je bismillah, tengok benda pula iklan majalah URTV, nampak apa? Perempuan yang tak boleh. Sebab tak disunatkan pun. Kalau baca surat khabar, baca bismillah. Bismillah dituntut benda yang berharga. Sebab surat khabar tu boleh bentuk pasti lagi. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil wuduk dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari daripada hujannya, yang berkarat sunat dimulakan dengan bismillah juga. Kerana makruh itu dengan sebab yang lain, iaitu air yang panas. Samalah apa bila gunakan air yang makruh. Air yang makruh digunakan berapa tuan-tuan? Air yang makruh digunakan, kalau kitab ni tak boleh banyak. Air yang makruh digunakan ada 8 jenis air. Nak tahu akan datang, tunggu kita jumpa bab air, saya akan cerita salah satu 8 jenis air makruh yang digunakan. Yang dalam ni tak banyak. Yang dalam ni tak banyak, dia boleh air musyammas saja. Adapun dalam kitab-kitab yang besar ada 8 jenis air yang makruh digunakan. Nanti kita masuk bab rekah, bab air ni kita akan terangkan. Demikian juga jika tidak dituntut membaca bismillah, jika hendak membaca zikir tulen, seperti hendak membaca la ilaha illallah atau subhanallah atau assalamualaikum atau seumpamanya. Sebab tu tak sunat pun nak bagi salam assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Mana bagi salam orang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum, tak sunat. Tak disunatkan. Ataupun nak baca tahlil bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, tak ada. Sebab tu kalau kita tengok mula-mula baca tahlil dia afdal zikri, baca hadis. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulakan dengan hadis. Tak baca dengan bismillah. Tak ada baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah, tak ada. Ilahi anta rabbi subhanallah. Kita mula kan. Jadi tak perlu bagi salam. Kadang-kadang orang nak bagi ucapan kan. Nak bagi ucapan di bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum, boleh juga, ada masalah kan. Tapi bismillah tu dengan niat untuk beri ucapan penyampaian, mana nak bagi khutbah, dia panggil khutbah. Kita nak berkata khatib kan, nak berkata sesuatu tu kan, sunat sebut nama
Allah, tapi bukan dengan niat bismillah tu nak sebut assalamualaikum. Jangan niat itu. Masuk rumah pun sama. Bismillah tu nak masuk rumah. Lepas tu kan kita bagi salam, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Bukan niat nak bagi salam tu. Dan bismillah kita tu niat nak masuk rumah, bukan disabitkan, bukan diniatkan untuk memberi salam. Macam itu. Masuk rumah ni bismillah. Kan ada doa kan? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Ni yang pendek lah. Kan doa ada yang panjang. Ada salah satu amal dari rumah ni, amal doa ni. Penambah, buka Google. Ada. Mudah-mudahan kita masuk dengan keberkahan. Syaitan-syaitan tak masuk dengan kita. Tu ada hadis tu. Habis seorang tu dia tak sebut nama Allah, apabila dia masuk ke rumah, dia masuk ke bilik, syaitan akan ikut Jadi mulakan kita nak masuk rumah, nak makan, nak minum, nak masuk bilik pun disunatkan juga baca bismillah juga. Supaya apa? Syaitan tak mengikut itu kali. Allah Akbar, mudah-mudahan lah. Dan lagi tidak dituntut membaca bismillah pada perkara pada syarat dimulakan dengan yang lain daripada bismillah seperti khutbah Jumaat, khutbah raya dan sebagainya. Tidak dituntut juga. Kalau baca khutbah tak dituntut. Membaca bismillah pada perkara yang dituntut pada syarat dimulakan yang lain daripada bismillah seperti khutbah Jumaat, khutbah raya dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok khutbah pun dia mula apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail. Lepas tu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu baca ayat. Lepas tu sebut rukun-rukun. Lepas tu diingatkan, kalau sekarang ni pejabat agama dia letakkan apa? Selingan tu supaya apa? Bayarlah zakat. Bayarlah zakat di pusat Ma'in. Dia kata itu dia kata. Tu memang hari-hari. Memang dah kita dah tahu dah. Itu memang Nabi 9 punya. Tak ada orang lain punya, Nabi 9 punya. Jadi maksudnya tiap-tiap perkara yang digemari dan yang ada nilainya, kalau kita zibal tu maksud yang ada nilainya pada syarat itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu, seperti hendak makan, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh sekalipun. Bismillah. Nak bersetubuh dan sebagainya yang bukan dipandang rendah atau hina seperti berludah, hendak kentut, itu buang air, buang angin, hendak berak atau sebagainya. Ini tak dituntut baca bismillah. Ini satu benda yang bertentangan. Jadi nak bagi tahu baca bismillah tu, hatta bersetubuh dengan isteri pun disunatkan membaca bismillah supaya jangan keluar anak yang bertanduk. Kadang-kadang tak sebut nama Allah, jadi syaitan bersama dengan kita. Dalam bersetubuh tu syaitan sekali ikut sama bersetubuh. Itu yang terbitnya baka-baka keluar yang tanduk-tanduk tu. Sebab tu penting kita nak baca bismillah. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Kita masuk akan datang bab bersuci dan hukumnya. Kita masuk pada minggu yang akan datang baru start kita mengaji bab bersuci. Itulah muqaddimah daripada Syekh ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kefahaman pada kita, dan insya-Allah mudah-mudahan jadi asbab keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada apa pun nak tanya? Ada ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه منكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.